Baiklah, majlis akan dimulakan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Raisin bin Saidin, Timbalan Pengarah Kanan, Sektor Perancangan dan Pengoperasian Pendidikan, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Dr. Rusdi bin Matno, Ketua Penolong Pengarah, Unit Pengoperasian Pembelajaran, Sektor Pengurusan Pembelajaran, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Puan Nuraisah binti Ahmad, Ketua Penolong Pengarah, Unit Perhubungan dan Sekretariat Program Khas, Sektor Perancangan dan Pengoperasian Pendidikan, BPSH KPM, merangkap urus setia induk sambutan Hari Guru tahun 2022. Yang berusaha Encik Muhammad Fadli bin Saidin, Penolong Pengarah, Unit Pengurusan Transformasi Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengoperasian Pendidikan BPSH, barisan juri dan pegawai-pegawai teknikal dari BPSH, BSKK, BSTP, BPK, BPM, Jemaah Nazir, Dewan Bahasa dan Pustaka, IPGM, IPGK, KBS, SK Gulau, SK Putrajaya Persin 181, SK Bangsa dan SK Seri Setia. Pegawai-pegawai JPN atau PPD merangkap pengurus pasukan negeri serta para pembahas yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini bagi menjayakan majlis penutupan pertandingan bahas guru peringkat saringan Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad tahun 2022. Bagi memohon keberkatan ilahi dan kelancaran majlis, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan, hari ini merupakan hari ke-5 penganjuran pertandingan bahas guru peringkat saringan bagi tahun ini. Sebanyak 16 buah pasukan yang mewakili negeri masing-masing termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya telah pun selesai bersidang menggunakan sistem liga dalam pertandingan ini. Yang menariknya, pertandingan pada tahun ini diberi nafas baru dengan mengangkat hasrat kerajaan dalam meraihkan keluarga Malaysia dengan penyertaan pembahas guru dari pelbagai kaum atau etnik dan juga penampilan pembahas keempat ke pentas perbahasan. Pembahas keempat ini perlu menjawab soalan spontan yang dikemukakan oleh juri pilihan dengan masa persediaan hanya 1 minit dan 4 minit untuk pembentangan hujah serta diberi peranan dalam sesi penggulungan. Pembaharuan ini benar-benar menguji ketersediaan warga pendidik KPM yang berani bertarung di arena perbahasan dalam mempamerkan kemahiran berbahas dan seterusnya mengasah kewibawaan pembahas sebagai pemimpin dan suri teladan berpaksikan modal insan serta modal sosial. Dan pada pagi ini, sebenarnya kesemua para pembahas sedang berdebar menantikan keputusan bagi sidang 5 dan 6 dalam silent round yang telah berlangsung semalam. Dan seterusnya, mengetahui pasukan manakah yang layak ke pusingan separuh akhir yang bakal berlangsung tidak lama lagi.
Baiklah, tanpa melengahkan masa, dengan ini, majlis dengan penuh takzimnya ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Raisin bin Saidin, Timbalan Pengarah Kanan, Sektor Perancangan dan Pengoperasian Pendidikan, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan ucapan penutupan pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Nurhalinah binti Ibrahim daripada SK Putrajaya Presiden 181 selaku pengacara majlis pada pagi ini. Sungguh lancar Cikgu berbicara menyampaikan kata-kata selaku pengacara. Alhamdulillah. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, saya dengan penuh takzimnya ingin menyampaikan salam hormat daripada Yang Berusaha Tuan Zainal bin Abbas, pengarah bagian pengurusan sekolah harian, kepada semua peserta dan sedang hadirin dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dapat bersama dengan kita kerana menghadiri satu mesyuarat yang amat penting pada pagi ini. Yang saya kasihi barisan urus setia induk pertandingan daripada bahagian pengurusan sekolah harian yang telah bersama dengan BSTP, BPM, IPGM dan IPJK, Jemaah Nazir, BPK, BISKK, BPJ, UKK, Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, dan Kementerian Belia dan Sukan sebagai juri dan pegawai teknikal pertandingan pada kali ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan terima kepada penaja utama Yayasan Guru Malaysia Berhad, YGMB, pegawai-pegawai Yayasan Guru Malaysia Berhad, dan semua pengurus pasukan. Lebih-lebih lagi para peserta yang menjadi pembahas pada kali ini. Sudah tentulah para pembahas yang terpilih mewakili negeri masing-masing adalah yang terbaik dalam kalangan seluruh warga guru di negeri masing-masing. Seawalnya saya ingin merakamkan ucapan syabas tahniah kepada semua peserta yang telah mengambil bahagian. Alhamdulillah, memanjat kesyukuran setingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian penutupan pertandingan bahas guru Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad tahun 2022 peringkat saringan ini. Seperti yang tuan-tuan sekalian maklum bahawa bahagian proses sekolah harian merupakan jawatan kuasa induk sambutan gerakan masa terima kasih Cikgu TKC adalah penganjur pertandingan bahas guru Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad dengan kerjasama Yayasan Guru Malaysia Berhad sebagai penaja utama bagi tahun yang kedua ini. Saya merakamkan bagi pihak KPM ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yayasan Guru Malaysia Berhad kerana sudi menjadi penaja kepada pertandingan ini. Alhamdulillah, perbahasan ini telah berlangsung selama 3 hari berturut-turut di peringkat saringan. Sudah tentu dengan penuh cabaran, dugaan serta benar-benar menguji minda peserta yang terlibat, dan hari ini merupakan hal yang sangat penting kerana Anda akan menerima ataupun mendengar keputusan pertandingan bagi menentukan pasukan Anda layak ke peringkat seterusnya. Syabas dan tahniah saya ucapkan atas kesungguhan serta komitmen tinggi yang telah ditunjukkan oleh semua pembahas, dan Anda telah menunjukkan daya saing yang sangat tinggi dan bertanding dengan penuh sihat telah ditunjukkan sepanjang pertandingan ini. Saya memang faham bahawa dalam pertandingan seperti ini memerlukan pengorbanan dan komitmen serta semangat juang yang tinggi amat diperlukan. Kalau dahulu perbahasan yang dilaksanakan ini secara bersemuka dan juga tajuk-tajuk diberikan lebih awal, tapi pendekatan kali ini cukup berbeza, dan ini memang benar-benar merupakan satu ujian kepada kemampuan para pembahas untuk membahaskan satu-satu isu dan seterusnya menyampaikan dengan gaya yang tersendiri sehingga boleh mempengaruhi
para juri dan juga penonton-penonton yang bersama dengan Anda sekalian. Semoga segala coretan, kenangan, dan pengalaman menjadi pembahas pada tahun ini mewakili negeri masing-masing, menjadi sejarah kepada semua peserta dalam pertandingan berkonsepkan Baharu ini. Pada saya, menang atau kalah itu adalah adat biasa. Kalau nak bertanding, ada dua perkara yang perlu kita hadapi. Pertama, bersedia untuk menerima kemenangan. Dan yang kedua adalah bersedia untuk menerima kekalahan. Kalah bukan bermakna tewas, tapi barangkali ada perkara-perkara yang perlu kita perbaiki dalam kualiti perbahasan kita. Tapi apapun, sudah tentulah pengalaman ini akan memberikan satu kenang-kenangan yang amat bermakna kepada para peserta yang terlibat. Saya pernah terlibat perbahasan ini pada tahun 1994. Konsepnya sama. Salah seorang mesti dalam kalangan, bukan Bumi Putra. Saya mewakili negeri Sabah. So ada seorang dalam peserta itu adalah daripada sahabat saya daripada kaum India waktu itu. Dan sekarang itu masih lagi berkhidmat dan pensyarah di IPJK, rakan saya itu. Saya juga amat bangga dengan penyertaan pembahas-pembahas karena ini sebenarnya menggambarkan satu permufakatan dalam kalangan warga guru di negeri berkenaan. Bukan mudah untuk membentuk satu pasukan sebab format kita ialah para pembahas datang daripada pelbagai sekolah barangkali. Daripada pelbagai latar belakang. Maka Anda perlu menyatukan hati dan perasaan, berkorban untuk sama-sama memastikan bahwa isu yang Anda bentangkan, bahaskan itu benar-benar dihayati oleh semua peserta. Apatah lagi dengan format baru. Dahulu peserta simpanan keempat itu dia boleh rehat saja. Tapi apabila diberikan peranan yang baru, sudah tentulah dia juga rasa keberadaannya itu amat diperlukan oleh pasukan. So dalam tim ini sebenarnya keberadaan itu amat penting. Semua dirasakan penting. Saya melihat bahwa seorang pembahas itu kalau sekiranya tak dapat mengikuti ide-ide yang dikemukakan oleh rekan-rekan yang 3 orang itu lagi amat payah untuk meneruskan kesinambungan kehebatan tim itu. Maka semangat berpasukan itu amat penting. Ini sesuai dengan salah satu perkara yang telah didoktrinkan kepada kita bahwa sebagai guru kita mestilah memberikan keutamaan kepada rekan profesional kita ini. Dan inilah roh guru ini. Boleh ditunjukkan dalam arena perbahasan seperti ini. Semangat seorang guru boleh digambarkan dalam keadaan air muka kita, mimik muka kita. Malah setiap pergerakan itu menggambarkan tentang roh guru itu wujud mendarah daging dalam diri kita. Dan ini yang kita harapkan. Apabila satu-satu pasukan itu mempamerkan kehebatan, sudah tentulah salah satu unsur yang nak kita lihat ialah bagaimana wakil setiap negeri yang menjadi pembahas itu mempamerkan roh guru yang benar-benar mendarah daging dalam diri masing-masing. Dewan Bahasa, betulkan saya kalau sekiranya perkataan mendarah daging tak wujud. Tapi saya boleh mewujudkan kata-kata yang boleh membangkitkan semangat guru-guru ini. Teman-teman sekalian, kita paham selaku penganjur pertandingan dalam format seperti ini tak bersemuka, sudah tentulah banyak halangan yang kita hadapi. Maka saya mewakili pihak Rusetia mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang berlaku sepanjang pertandingan berlangsung. Pihak Rusetia sentiasa bersikap terbuka menerima cadangan dan juga pandangan serta usaha untuk menambah baik konsep penganjuran pertandingan ini, memandangkan pertandingan ini merupakan satu pertandingan yang kita jalankan setiap tahun dan setiap kali gerakan massa terima kasih Cegu ini dilaksanakan. Tahniah dan semua pasukan yang berjaya. Bagi pasukan yang tidak berjaya ke peringkat seterusnya, insya Allah peluang masih ada pada tahun-tahun yang akan datang. Tetapi teman-teman sekalian, saya suka juga mengingatkan, kita boleh menjadi pembimbing kepada guru-guru akan datang ini.
pengalaman kita bertanding, apapun keputusan yang terima sebenarnya kitalah orang yang terbaik di arena perbahasan di negeri masing-masing pada tahun ini. Dan boleh menjadi pembimbing kepada rakan-rakan seterusnya. Kita masih ada setahun persiapan menjelang pertandingan pada tahun 2003 dengan konsep dan usul yang lebih mencabar lagi. Dan akhir kalam, sebelum saya sudahi ucapan ini, sekali lagi saya merakamkan ucapan syabas tahniah kepada seluruh peserta, kedua pihak urus setia yang telah bertungkus lumus memastikan kejayaan pusingan saringan ini, kepada semua bahagian, kepada agensi-agensi luar, juga KPM amat mengalu-alukan pelibatan dan juga sumbangan bakti tuan-tuan sekalian. Maka dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya menangguhkan pertandingan bahas guru Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad sempena gerakan masa. Terima kasih Cikgu bagi sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan kali ke-51 tahun 2 peringkat saringan sebelum pertandingan peringkat seterusnya pada 28 hingga 29 Mac 2022 di negeri Terengganu. Terima kasih dan saya serahkan semula kepada pengacara majelis untuk agenda seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cikgu pengacara, Cikgu Nur Halina. Terima kasih. Kalau Tuan Raizin tadi pernah menjadi pembahas pada tahun 90-an, saya juga pernah menjadi pembahas pada tahun 2008 pada ketika itu, tapi bahasa Inggeris. Tahun ni belum ada lagi. Mana tahu beberapa tahun lagi kita adakan bahas bahasa Inggeris pula ya, urus dia. Baiklah. Baik. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Encik Raizin bin Saidin, Timbalan Pengarah Kanan Sektor Perancangan dan Pengoperasian Pendidikan, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia atas ucapan penutupan sebentar tadi. Kini tibalah masa ke acara yang dinanti-nantikan, pengumuman keputusan pertandingan bahas guru peringkat saringan dan juga rumusan juri yang akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Rusdi bin Matno, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengoperasian Pembelajaran, Sektor Pengurusan Pembelajaran, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertindak selaku Ketua Juri bagi pertandingan pada peringkat ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada Cikgu Halina selaku pengacara majlis pada pagi ini. Begitu lunak suaranya, memang ala-ala pendebat jugalah. Okey. Jadi yang saya hormati Tuan Raizin bin Saidin, Timbalan Pengarah Kanan BPSH, Puan Nur Aisyah binti Ahmad, KPP Sekretariat Perhubungan dan Program Khas, Barisan Pengurus Pasukan JPN, Barisan Juri, Barisan Teknikal dan sudah tentunya lah peserta-peserta pertandingan bahas Piala Yayasan Guru Malaysia Berhad. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah pun sampai kepada penghujungnya untuk pusingan saringan, namun keputusan masih belum lagi kita dapat siapakah pasukan yang layak ke peringkat separuh akhir. Hanya akan dapat diketahui selepas diumumkan pertandingan saringan 3 pada 10 hari bulan Mac 2022. Jadi sebelum saya membuka keputusan ini, saya ingin memberi sedikit rumusan kepada pertandingan kita pada hari ini. Secara keseluruhannya, kami juri mendapati pertandingan kali ini merupakan pertandingan yang cukup sengit dan sukar kepada para juri untuk membuat keputusan. Kerana setiap daripada peserta pasukan negeri mampu memberikan tandingan dan saringan yang cukup hebat kepada pasukan lawan. Semua negeri berpotensi
untuk kita katakan menang, tapi adat bertanding, ada menang, ada yang kalah. Jadi keputusannya kalau kita dapat lihat, tidak semua dapat menang besar. Semuanya menang tipis sahaja. Jadi itu menggambarkan bahawa setiap pusingan dan setiap negeri pada tahun ini telah pun bersedia dengan pasukan yang cukup mantap, yang telah terpilih dan telah pun diadakan mungkin pertandingan di peringkat negeri untuk mewakili negeri masing-masing. Jadi dari segi kualiti pertandingan, kita rasakan, para juri merasakan ia cukup baik dan sangat baik berbanding dengan tahun sebelumnya. Jadi saya harap tahun depan Cik Raisin dan juga ahli-ahli pertandingan, peserta-peserta, persaingan kita nampaknya lebih sengitlah kerana pertama saya dapat lihat masa sebelum ini jumlah duitnya pun dah bertambah kepada Johan dari 5,000 kepada 6,000. Jadi saya rasa dia telah memberi satu tarikan yang lebih baik kepada semua peserta. Terima kasihlah Yayasan Guru Malaysia Berhad kerana menaja dan harap terus dapat menaja pertandingan yang berprestij ini. Yang keduanya, kita dapat juga lihat dalam pertandingan kali ini beberapa format yang telah ditambah baik daripada sebelumnya. Kalau sebelum ini kita hanya melibatkan guru-guru yang berbangsa Melayu dan Bumi Putra. Tapi kali ini kehadiran format baru yang menampakkan penglibatan kaum bukan Melayu dan Bumi Putra. Ini menggambarkan sesuai dengan tema kita iaitu memperkasa kualiti guru menghadapi modernisasi pendidikan melalui aspirasi semangat keluarga Malaysia. Pelibatan mereka bukan Melayu dalam pertandingan kali ini cukup mengagumkan. Kalau kita lihat, mereka juga mampu berdaya saing dan juga menunjukkan keterampilan bahasa yang cukup baik dalam menyampaikan hujah serta memberi pandangan, pendapat dan juga menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan baik. Inilah yang kita harapkan dalam konteks pertandingan. Bahasa Melayu itu menjadi satu wadah kepada penghubung kepada kaum berbilang bangsa. Jadi saya rasakan melalui pertandingan ini kita dapat melihat perkara tersebut terutama sekali dalam keterampilan berbahasa Melayu dalam kalangan guru bukan Melayu. Jadi saya rasa mencapailah objektif kita dengan tema iaitu aspirasi semangat keluarga Malaysia itu. Yang ketiganya, kita dapati juga semasa pertandingan ini peserta keempat yang diberikan peranan baharu iaitu menjawab soalan terbuka dan membuat penggulungan juga merupakan satu pendekatan yang baik dan menggalakkan apabila kesemua peserta yang dikatakan sebagai peserta keempat mampu menjawab soalan terbuka dengan baik dalam tempoh masa yang diberikan dengan contoh serta huraian yang baik. Di samping itu, mereka juga berperanan sebagai penggulung kepada hujah. Mereka juga mampu menggulung hujah-hujah pasukan masing-masing dengan baik sehinggakan keempat-empat pembahas tersebut menjadi satu persaingan yang baik dalam kalangan pasukan untuk dinobatkan sebagai pembahas terbaik. Jadi, resmi pertandingan kali ini cukup baik dari segi penampilannya, dari segi keterampilan berbahasa serta dari segi impak kepada kesemua peserta pertandingan. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap yang kita rancang itu ada yang berlaku di luar kawalan kita. Contohnya, dalam pertandingan ini terdapat beberapa peserta kita yang turut tidak dapat bertanding kerana disahkan positif COVID. Moga peserta-peserta yang tak dapat bertanding disebabkan perkara ini sihat dan kembali pulih seperti sedia kala dan dapat bersaing semula di peringkat seterusnya atau di tahun hadapan. Itu adalah rumusan kepada pertandingan kali ini. Walau bagaimanapun, bagi pasukan yang akan ke peringkat separuh akhir yang akan ditayangkan secara langsung selepas ini di Terengganu pada 28-29-30 nanti, maka beberapa perkara perlu kita ambil perhatian agar
wadah kita sebagai guru itu boleh dijadikan contoh, ikon kepada masyarakat seterusnya. Pertamanya, kita harapkan dari segi penghujahan, kita minta para peserta selepas ini lebih mengkaji dan juga mendapatkan bukti-bukti yang lebih tepat terhadap usul-usul yang dibangkitkan. Yang kedua, penggunaan bahasa yang lebih sopan, tertib dan juga menggambarkan kesantunan ketika berbahasa dalam menyampaikan sesuatu hujah dan juga menyampaikan sesuatu pandangan. Yang ketiga, kita harapkan juga penampilan dari segi berpakaian, etika dan juga ketika bercakap dalam konteks body language juga perlu dengan izin, juga perlulah dijaga agar keseluruhan pertandingan itu kita dapat lihat kualitinya di peringkat guru kita sebagai contoh dan juga ikon kepada murid-murid di luar sana. Jadi saya rasa cukuplah perkara tersebut dan apa sahaja yang kita rasakan pertandingan ini dibuat, saya rasa orang dah tak sabar, pasukan tak sabar untuk menunggu keputusan ini. Jadi saya rasa untuk rumusan dan juga cadangan penambahbaikan kepada pasukan yang akan datang, kita harapkan semuanya diambil perhatian oleh pengurus pasukan dan juga peserta. Okey, seterusnya saya teruskan dengan peranan saya yang kedua, iaitu membuka keputusan pertandingan. Okey. Untuk keputusan pertandingan sidang 5, A1 lawan A4, pasukan Pahang selaku pembangkang, pasukan Kelantan selaku kerajaan. Ini tuan-tuan, kita dapat tengok ya, telah pun disealkan. Saya belum pun tahu apakah keputusannya. Saya harap keputusan ini panas. Oh, sekejap susah pula nak buka. Maaflah ya, sebab teknikal dan hakim ni dia betul-betul jaga. Jangan koyak keputusan sudah ya, koyak sampul tak apa. Ya, koyaklah. Wah, tebal ni tuan-tuan. Saya hanya baca rumusan je. Okey. Okey. Keputusan pertandingan di antara Kelantan melawan Pahang. Kerajaan Kelantan, pembangkang ialah Pahang. Keputusan juri. Sebelum sebut keputusan juri itu, saya umumkan dululah pembahas terbaik. Suspend. Pembahas terbaik adalah Encik Ghazali daripada pasukan Kelantan. Keputusan pertandingan, juri 2-1. Margin selesa 5.6. Keputusannya, usul pada pagi 10 hari bulan 3 2022 diterima. Pemenangnya ialah kerajaan. Pemenang ialah pasukan daripada Kelantan. Tahniah kepada pasukan Kelantan dengan juri 2-1. Seterusnya, bilik sidang kelima juga, perlawanan di antara B1 lawan B4 antara Selangor menentang Sarawak. Ini ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, dia masih lagi di seal.
Okey, pasukan di antara Selangor melawan Sarawak, Selangor Kerajaan, Sarawak adalah pembangkang. Pembahas terbaik datangnya daripada diberikan kepada Anigia Udeng, anak band dari pasukan Sarawak. Juri 1-2, margin 3.3, usul pada pagi semalam ditolak dan pemenangnya ialah pembangkang, iaitu pasukan Sarawak. Terima kasih. Dan seterusnya, bilik sidang 5 di antara C1 melawan C4 antara Perlis dan Terengganu. Terengganu ialah kerajaan, Perlis adalah pembangkang. Okey tuan-tuan. Pasukan di antara Perlis melawan Terengganu. Kerajaan ialah Terengganu, pembangkang ialah Perlis. Dengan usul guru kompeten sekolah perkasa. Pembahas terbaik diberikan kepada Encik Amiruddin daripada Terengganu. Juri 3-0. Margin selesa 9.3. Usul pada pagi semalam diterima dan pemenangnya ialah Kerajaan Terengganu. Seterusnya, bilik sidang yang 5 juga, perlawanan di antara D1 dan D4 antara Kuala Lumpur bertemu dengan Melaka. Susah ya tuan-tuan. Memang dia dera ketua hakim betul kali ni. Bagusnya mereka. Okey. Pertandingan di antara Melaka Kerajaan, Kuala Lumpur Pembangkang. Keputusan pembahas terbaik diberikan kepada Dr. Hairul Faizi daripada Kuala Lumpur. Juri 3-0. Margin tipis 2.6. Usul pada pagi semalam ditolak. Pemenangnya ialah pembangkang Kuala Lumpur. Begitulah pusingan pertama di sesi pagi. Sekarang saya umumkan pusingan di sesi petang, sidang 6, perlawanan di antara A2 Johor dengan A3 Labuan. Labuan sebagai kerajaan dan Johor sebagai pembangkang. Semua orang tengok saya jadi gabra pula buka benda ni. Walaupun tak kamera je, tapi saya rasa macam orang semua menengok muka saya. Jadi macam saya pula takut. Maklumlah. Semuanya tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertandingan sidang 6 antara Johor bertemu Labuan, Labuan Kerajaan, Johor Pembangkang, pembahas terbaik dinobatkan kepada Muhammad Samsul daripada Negeri Johor, juri 1-2, margin tipis 2, usul pada petang semalam ditolak. Pemenang adalah pembangkang iaitu Negeri Johor. Nampak ada pasukan sorakan dekat Johor ya. Tahniah kepada Johor. Pertama kali saya nampak pasukan sorakan. Okey. Jadi seterusnya sidang 6 di antara Negeri Sembilan melawan Pulau Pinang. Pertandingan di antara Negeri Sembilan melawan Pulau Pinang. Pulau Pinang ialah kerajaan, Negeri Sembilan ialah pembangkang. Pembahas terbaik diberikan atau dinobatkan kepada Encik Muhammad Fazil bin Haji Yahya daripada Pulau Pinang. Juri 2-1. Margin tipis 2.66. Usul pada petang semalam diterima. Dan pemenangnya ialah Kerajaan Pulau Pinang. Tinggal lagi 2 keputusan ya. Ini keputusan yang agak sengit juga. Di antara Kedah melawan Sabah. C2 lawan C3. Iaitu Kedah ialah kerajaan, Sabah ialah pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pertandingan bilik sidang 6 antara Kedah kerajaan, Sabah ialah pembangkang. Pembahas terbaik dinobatkan kepada Encik Khairul daripada Sabah. Juri 1-2. Usul pada petang semalam ditolak. Pemenang ialah pembangkang iaitu Negeri Sabah dengan margin tipis 2. Dan ini adalah keputusan akhir yang akan diumumkan di antara Perak melawan Putrajaya. Putrajaya kerajaan dan Perak adalah pembangkang. Keputusan terakhir yang saya akan umumkan ini adalah pertandingan di antara Putrajaya dan Perak. Putrajaya kerajaan dan Perak adalah pembangkang. Pembahas terbaik untuk pertandingan ini ialah
Cikgu Rizlina daripada Putrajaya. Roslina, maaf. Maklumlah tulisan saya baca ni. Roslina ke Perak? Perak ya? Roslina daripada Perak. Okey, sorry. Maaf pada saya, Cikgu Roslina daripada Perak. Keputusan juri. 2-1, margin tipis 3.5. Usul pada petang semalam, iaitu pemerkasaan sekolah pemangkin perpaduan diterima. Pemenang ialah kerajaan, iaitu wilayah Pertuan Putrajaya. Alhamdulillah, kesemua pasukan yang berjaya, tahniah diucapkan. Kepada pasukan yang tidak berjaya, kita jumpa lagi pada tahun hadapan. InsyaAllah, sekarang ini kita akan umumkan bagi masa. Okey, minta maaf, keputusan baru diumum, jadi pihak urus dia atau teknikal akan mencampuri dulu semua markah tadi, mencampurkan semua markah pertandingan supaya kita dapat tengok 4 pasukan terbaik, iaitu Tuan Raisin. Jadi kita tunggu dulu, kita beri masa kepada pihak teknikal untuk membuat pengiraan. Okey, kita tangguh dulu untuk tempoh 5 minit. Baiklah, begitulah tadi keputusan bagi 2 sidang yang telah pun berlangsung semalam, iaitu sidang 5 pada waktu pagi dan juga sidang 6 pada waktu petang 10 hari bulan Mac 2022. Jadi telah pun dipaparkan sebentar tadi dan kita semua telah pun dapat melihat sedikit sebanyak markah bagi setiap pasukan, dan sekarang walaupun dia auto kira, dia auto check, dan tapi kita masih perlu ada audit jugalah, kita lihat dengan beberapa mata agar keputusan yang bakal diumumkan betul-betul tepat dan tiada keraguan. Baiklah, kita nantikan sebentar keputusan bagi kita mengetahui pasukan yang layak ke pusingan seterusnya, iaitu separuh akhir. Jadi, johan bagi setiap kumpulan, iaitu kumpulan A, B, C dan D akan dipilih, dan johan inilah yang akan mewakili kumpulan masing-masing ke peringkat separuh akhir yang akan berlangsung hujung bulan ini di negeri Terengganu. Jadi kita sama-sama nantikan. Okey, ada yang nak request nyanyi ke? Ada yang boleh hiburkan seisi tengah tension ya. Mana tahu, okey, Tuan Raisin ke pandai menyanyi? Orang Sabah biasanya suara sedap-sedap. Dia boleh juga, tapi bukan di sini. Di Terengganu mungkin. Okey, kita nantikan nanti. Tapi cara Dr. Rusdi mengumumkan memang buat suspend lah. Betul. Ya. Maksudnya usul suspend berjaya lah Tuan ya. Sebab susah Tuan, sebab buka sampul tu tadi susah sangat. Dia orang seal betul-betul bah. Jadi saya dah tahu bah yang macam mana mau buka lagi tu. Tiba-tiba keluar sama adik ni. Sebab saya tengok pasukan Sabah tu berdiri tu, kenapa tu? Ramai je pasukan Sabah. Sabah lagi mana tu? Pasukan mana lagi tu yang ada? Saya nampak beberapa pasukan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Kita boleh buka kamera kan nanti tengok semua peserta tu di akhir program lah.